Okey, agama, kepercayaan dan keunikan masyarakat kerajaan alam Melayu. So kita nak lihat tentang apa tahu? Sebenarnya topik ataupun bab ini hanya ada dua saja, 4.1 dan 4.2. Okey, iaitu berkaitan dengan agama dan kepercayaan dan satu lagi keunikan warisan masyarakat kerajaan alam Melayu. So hari ni kita akan masuk kepada apa tahu? Agama dan kepercayaan dulu. Kita nak lihat satu persatu agama dan kepercayaan. Okey. Baik, baru-baru ni ada pelajar cikgu tanya apa tahu? Cikgu, habis yang atheist tu macam mana cikgu? Okey, atheist tu adalah orang yang tidak percaya kepada agama. Tidak percaya kepada agama. Itu atheist. So tak boleh agnoist pun ada juga. Yes. Kalau boleh jangan tergolong dalam golongan-golongan begitu ya. Golongan-golongan yang tidak mahu percaya kepada agama. Penting tu. Baik. Kita lihat di sini. Okey. Inilah dia berkaitan agama dan kepercayaan yang wujud di dalam negara kita. Seperti kita ada Hindu yang mewakili yang diwakili oleh kuil Subramaniam tu di Batu Cave, kemudian Masjid Ubudiah Kuala Kangsar, kemudian Tua Pek Kong. Ini adalah Tua Pek Kong ni adalah dia punya tokong ya di Pasir Panjang Perak untuk agama Buddha. Jadi kalau kita lihat ini berkaitan dengan agama dan kepercayaan. So mula-mula kita lihat dulu apa itu yang dikatakan sebagai agama. Agama ni sebenar-benarnya adalah suatu anutan ataupun dikatakan sebagai satu keimanan. Anutan anutan atau keimanan dan penyembahan terhadap Tuhan. Apa itu keimanan? Ramai yang tanya apa itu keimanan. Sebenarnya perkataan asal iman tu sebenarnya adalah percaya. Jadi satu sistem berkaitan sembahan kamu, kepercayaan kamu, percaya kamu kepada Tuhan. Okey, semua orang, cikgu yakin di Malaysia semua orang ada Tuhan. Seorang yang beriman maknanya seorang yang ada kepercayaan terhadap Tuhan. Jadi itu agama, dia sebenarnya adalah berkaitan dengan apa tahu? Agama ni sebenarnya dia lebih kepada satu sistem. Dia kena ingat satu sistem. Sistem ni bermaksud a way of life. How to become contohnya how to become Hinduism, how to become Hinduist ataupun bagaimana untuk menjadi Buddhis, bagaimana untuk menjadi Muslim. Is a system. Bangun pagi kena buat apa, kemudian tengah hari kena buat apa, kerja kena buat apa, kemudian makan cara macam mana. That's what we call system. So semua orang ada agama bermakna semua orang ada sistem. Sistem kehidupan dia. Jadi ada tak kat sini ada orang yang tak ada agama? Ada ke? Tak ada kan? Ya. Betul. Semua benda yang kita buat mesti ada sistem. Kalau tak ada sistem, akan jadi huru-hara. So, agama itu adalah sistem. Sistem yang berkaitan kepercayaan. So, kalau kita lihat kepercayaan pula, sebenarnya adalah berkaitan dengan pegangan, your belief yang diyakini dapat menjadi panduan dalam kehidupan. Is a pegangan yang diyakini. What's your belief? Itu yang kamu pegang. Dan itu yang kamu jadikan dia panduan, guide untuk kehidupan kamu. Itu penting. Jadi orang-orang yang ada kepercayaan, dia mudah untuk hidup di dunia. Kalau orang yang tak ada kepercayaan, dia akan sering menyalahkan orang lain. Sering menyalahkan orang lain. Yes. Okay, Kristian dan Yahudi sama ke? Berbeza. Yahudi adalah Jewish, ataupun Jews. Manakala Kristian pula adalah agama Kristian lah. Which is yang kita tahu dia ada Katolik dan juga Protestan. Itu adalah Kristian. Berbeza sangat berbeza. Kitab pun berbeza. Kalau Yahudi tu adalah kitabnya adalah kitab Taurat ataupun Torah. Dia panggil Torah. Tapi kalau Kristian, kitabnya ialah Bible. So dia ada Old Testament dan New Testament.
So itu perbezaan Yahudi dan juga Kristian. Dan ada Vinner Version tanya tentang Ya'juj dan Ma'juj still ada ke? Yes. Okay, dalam agama Islam, dalam agama Jews dan agama Kristian still ada hari akan datang, is what we call the Armageddon ataupun what we call the end of the day. Okay, ataupun hari kiamat. Okay, memang semua kitab ada cerita pasal tu. Okay, even Hinduism pun ada kitab cerita pasal Armageddon. It's not film Armageddon tu lah. Dia berkaitan the end of the world. Yes, semua. Bukan. This is the end of the world. Okay. So how to prepare? Bagaimana we need to prepare when the end of the world. So kita kena prepare. So itulah yang berlaku sebenarnya. Okay. Itu nanti kita bincangkan kemudian. Okay. Cikgu kan ada. Apa kena mengenal man cikgu? Okay. Baik. So, alright. So kita lihat, kita teruskan. Kepercayaan awal. Okay, sebelum kita memulakan pembelajaran, kita lihat kerajaan alam Melayu ni, okay, berkaitan dengan kepercayaan awal. Masyarakat awal alam Melayu, dia ada dua kepercayaan, iaitu animisme dan juga dinamisme. Apa bezanya ni? Jom kita lihat. Animisme ni sebenarnya ada kepercayaan bahawa setiap makhluk, setiap hidupan, setiap tumbuhan ada semangat. Ada semangat ataupun roh. Jadi semangat atau roh tu harus dihormati. Ya, harus dihormati ya. Dan sebagaimana kalau kita lihat ada juga disebut sebagai hiang ya. Hiang ni apa? Iaitu kepercayaan terhadap makhluk halus. Dan penyembahan roh nenek moyang yang telah meninggal dunia. Dan penyembahan roh nenek moyang yang telah meninggal dunia banyak dilakukan oleh agama Buddha. Kalau cikgu salah bagi tahu ya. Tapi cikgu yakin bahawa agama Buddha banyak melakukan penyembahan roh terhadap nenek moyang. Okey. Jadi itu yang berlaku. Dan apa tujuan dia? Adalah untuk menjauhkan diri atau menghindarkan diri daripada bala. Okey. Bala ni maknanya adalah bencana. Bala tu maksudnya bencana ataupun kesakitan ataupun trouble, masalah. Untuk menghindarkan diri daripada masalah lah. Dan mendapat kebaikan kepada waris yang masih hidup. This is what we call kepercayaan animisme. Pernah tak kamu lihat, mungkin kamu tak pernah masuk hutan kot. Kalau siapa yang pernah masuk hutan, biasanya akan ada orang yang bawa kamu kan, dia akan masuk hutan, dia kata apa? Oh, okey, tumpang lalu ya. Tumpang lalu okey, atuk dan acu nak lalu ni, cucu nak lalu ni, tumpang tok nenek nak lalu. Okey. Kenapa dia bercakap macam tu ya? Bila masuk hutan, sebab bila dia masuk hutan, dia tahu bahawa keliling dia tu ada makhluk halus yang mana tak nampak. Jadi, dia tahu bahawa dia telah masuk ke tempat orang, masuk ke tempat kawasan makhluk itu, maka dia percaya bahawa makhluk itu ada. So, dia minta izin. Dia minta izin untuk apa? Untuk dia masuk kawasan itu. Macam kita masuk kawasan orang lah. Bila kita masuk kawasan orang, kita kena jaga kita punya tata tertib kan? No. It's not hantu. It's not roh. Alamak, korang ni. Okay, thank you. Okay. Bukan. Okay. Dilakukan untuk mendapatkan hasil tanaman yang subur dan banyak. Itu dipanggil mana. Baik. Mana ni sebenarnya adalah iaitu semangat. Mereka orang dulu percaya kepada kalau padi tu dia ada semangat dia. Tiba-tiba contohnya dia subur. Keluarkan banyak beras. Suddenly musim next year-nya kan. Kemudian kita lihat, dia punya padi tu tidak mengeluarkan banyak buah. Tidak mengeluarkan banyak beras. Kenapa ni? Agaknya semangat dia lemah. Orang dulu-dulu fikir semangat padi ni lemah. So kita kena apa? Kita kena berikan dia kekuatan. Caranya macam mana? Iaitu kita kena puja semangat padi ni supaya dia keluar lagi banyak. So itu dipanggil upacara pemujaan semangat tanaman. Jadi itu yang dikatakan sebagai dinamisme.
Dinamisme dengan animisme berbeza. Dinamisme ni maknanya apa? Percaya kepada kekuatan yang ada pada tumbuh-tumbuhan. Animisme macam sama kan? Animisme lain. Animisme percaya bahawa setiap kehidupan dan tumbuhan ada semangat atau roh. Ya, betul. Semangat atau roh yang harus dihormati. Dia sebenarnya dia macam sama tapi dia sebenarnya bermula dengan animisme. Percaya bahawa let's say percaya bahawa padi tu ada dia punya semangat. Okey, padi tu ada semangat. Okey, itu animism. Tapi bila dia kata, "Uish, kita kena puja semangat dia ni supaya dia akan berbuah lagi." Itu dinamism. So kombinasi animism dan juga dinamism. Yes. Dan sebenarnya dinamism ni dia sebenarnya kamu boleh buat. Anutan tu kepercayaan. Contohnya, kalau katakan kamu menanam pokok buah, contohnya buah mangga di hadapan rumah. Tapi sepanjang dia dah besar-besar, pokok tu makin besar, pokok mangga tu makin besar tapi tak pernah berbuah. Sampai 5 tahun, 6 tahun pokok tu dah besar tapi tak berbuah. So apa yang kamu kena buat? Sebenarnya, kamu sebenarnya dikehendaki untuk berkomunikasi dengan pokok tu. Dengan cara apa tahu? Tepuk pokok tu. Tepuk pokok tu, bercakap dengan dia kan, kenapa kau tak? Betul. Okey. Jadi sebab pokok tu adalah makhluk. Pokok tu makhluk. Seolah-olah kita berinteraksi dengan makhluk. Serius. Yes, serius. Okey. Ya, kena marah sikit, kena ugut sikit. Baru dia respon. Baik. Cikgu, apa beza agama Buddha dengan agama Hindu? Beza. Okey, agama Buddha kalau di Malaysia ni kebanyakannya dianuti oleh selepas berapa laju. Okey. So selepas agama Buddha kebiasaannya dianuti oleh orang-orang Cina kebanyakannya. Tapi agama Hindu kebanyakannya adalah orang India lah. Yes. Okey. Macam yang saya cakap dengan pokok ayah saya. Yes, betul. Memang dia akan berlaku. Dan itu tak ada masalah. Tak ada masalah. Okey. Baik. So kita lihat di sini, So kita lihat di sini tentang agama dan kepercayaan. So kita lihat pada kerajaan alam Melayu dulu, kalau kita lihat dia cakap kenapalah kau ni tak besar. Okey. Yes. Yes. Cristiano, kamu tak akan percaya selagi kamu tak buat. Cuba kamu buat. Cubalah. Okey. Baik. Penyebaran agama Hindu boleh, tak ada masalah. Boleh, Aaron. Boleh. Okey. Ya. Belum cuba. Boleh. Tapi kamu jangan berharap dia balas. Kalau kamu cakap dengan pokok, apa khabar? Pokok tu balas khabar baik. Ya. Kau yang lari dulu. Kau yang lari dulu. So jangan harap dia membalas. Kau cakap aja. Jangan kau tunggu-tunggu. Asal dia tak balas ni. Jangan kau tunggu. Kalau dia cakap kan, aku baik je. Berlari kau nanti. Okay, dah. Alright. So, okay. Kita lihat agama dan kepercayaan. Aduh, sakit perut. Okay. Penyebaran agama Hindu, Buddha. Okay. Kakak pokok orang nanti pokok tu betul-betul jadi pokok besar. Yes, betul. Okay. Dan Islam sebelum abad ke-15. Kita lihat. Okay. Penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam sebelum abad ke-15. Okay. Agama Hindu dan juga agama Buddha tersebar sebelum Masihi lagi. Jadi ini telah mempengaruhi kehidupan masyarakat kerajaan alam Melayu sebab Islam datang lambat, iaitu Islam datang pada abad ke-7 Masihi. Walhal Hindu dengan Buddha dah sampai dulu. Jadi agama Islam barulah tiba dan tersebar ke sekitar alam Melayu, dan amalan Hindu dan Buddha amalan Hindu dan Buddha dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat ini masih dalam terutama sekali masyarakat Melayu masih diamalkan dan disesuaikan dengan agama Islam. Jadi penyebaran agama-agama ini berkaitan dengan peranan. Kenapa tersebarnya agama agama ini so kalau kita lihat, yes, peranan mubalik. Apa itu mubalik? Mubalik itu sebenarnya adalah pendakwah. Pembalik itu pendakwah, kemudian pemerintah
dan perkembangan perdagangan antarabangsa. Sebab itu agama tu tersebar. Agama tu tersebar. So kalau kita lihat di sini, kalau kita lihat di sini ada di bahagian bawah, peta penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam sebelum abad ke-15. Ini juga ada dalam buku teks kamu ya. Di mana kalau kita lihat penyebaran agama Islam datang daripada Arab, daripada India dan juga daripada China. Manakala agama Hindu dan Buddha kebanyakannya datang daripada India. Okey, kemudian agama Buddha telah pergi ke China dulu dan turun. Daratan ke? Arab daripada China daripada daratan ke? Ya. Daratan ini melalui laluan sutra ataupun jalan sutra. Okey, jalan sutra. Memang orang dulu-dulu memang ada gunakan jalan sutra. Ikut jalan darat. Memang ada. Okey, memang ada. So itu menyebabkan jalan kaki dan unta serta kuda. Okey. Memang jauh gila lah. Memang jauh gila. Ya. Okey. Dulu orang dulu-dulu dia menyebarkan agama berdagang melalui jalan daripada Arab ni. Okey, kalau kita lihat. Okey. Dan ini adalah laluan sutra. Laluan sutra sampai ke China. Okey. So perjalanan dia lebih kurang dalam antara 16,000 kilometer 16,000 kilometer. 16,000 kilometers. 16. Jadi itulah laluan sutra. Alright. Dan kita lihat di sini. Okey, kerajaan Funan. Alright. So kita lihat perkembangan agama di setiap kerajaan. Oh ya ke? Oh, kakak kamu mana? Si Azrina. Okey, salam kat Azrina okey. Baik. So kita lihat kerajaan Funan. Okey, kerajaan Funan. Okey, take note benda ni Funan, agama utama dia adalah Hindu dan juga Buddha. Tu Funan. Dan tempoh penyebaran ini semasa Funan di awal abad pertama lagi. Abad yang first Dan pemerintah yang terlibat ialah Fan Shihman, iaitu seorang raja Funan dan mempunyai peranan besar dalam perkembangan agama Buddha. Dan bukti tinggalan dia ialah Candi Go Chai Ti. Ini yang kita ada melawat juga iaitu di kawasan Cambodia sekarang ni. Kita ada pergi sana. Okey, ini di kawasan kerajaan Funan. Maknanya agama utama dia Hindu dan Buddha, dan ingat nama Fan Shihman. Ingat tu ya. Kemudian kita lihat di Champa pula. Champa di sebelah tu. Kerajaan Champa beza sikit. Agama utama dia adalah Hindu. Yes, agama Hindu, dan tempoh penyebaran dia pada abad yang keempat, dan pemerintahan yang terlibat adalah Badravarman. Dan apakah bukti tinggalan dia? Iaitu Candi Siva Badresvara. Iaitu di Lembah Miso dan juga Candi Po Nagar. Candi Po Nagar. Apa kerajaan dari dulu masih kekal? Tiada. Okey, tidak ada kerajaan yang daripada dulu masih kekal, tak ada. Ini membuktikan apa? Membuktikan bahawa apa? Bahawa tiada apa yang kekal di dunia ini. Itu bukti bahawa apa? Tidak ada apa yang kekal di dunia ini. Okey. So soalan kamu Azimuli, apa kerajaan dari dulu yang masih kekal? Tiada. Tiada Baik. Kemudian kemudian agama utama selepas itu adalah agama Buddha, iaitu tempoh penyebaran selepas abad keempat, dan tiada pemerintah yang terlibat, dan bukti tinggalan ialah Candi Dong Duong. Dekat saya sebab nota yang first time cikgu bagi tak boleh buka. Oh ya ke? Okey, baik. Kemudian agama utama ialah Islam. Okey, campak ada 3 agama tak apa. Okey. Mula-mula dengan Hindu, lepas tu Buddha, lepas tu Islam. Dan tempoh penyebaran dia pada abad ke-14 semasa pemerintahan Sultan Zainal Abidin. Okey, dan juga bukti tinggalannya ialah seperti batu bersurat dan juga batu nisan. Yes, di Panduranga, betul. Iaitu di Champa. Tetapi seriously
kita baru lihat, cikgu baru lihat sebenarnya apa yang berlaku di Champa sekarang ni ada lagi, bukan kerajaan Champa tapi Melayu Champa, keturunan Melayu Champa tu, mereka telah combinekan agama Islam ni dengan agama penyembahan. Seperti sedikit macam agama Buddha, di mana penyembahan itu menyebabkan apa tahu? Mereka tidak perlu lagi solat, mereka tak perlu lagi puasa. Okey, mereka ada orang yang buatkan dan mereka tak ada solat Jumaat, solat pun hanya sebulan sekali dan itu Melayu Champa yang dikata sebagai Islam. So betul, serius betul. Betul, serius. Betul. Tak, memang dia daripada start abad yang ke-14 ke abad ke-13 di mana kerajaan dia oleh kerana banyak berlaku pergaduhan antara orang Islam dengan orang Buddha kata Sab Cikgu, maka pemerintah dia mewujudkan satu kombinasi iaitu apa tahu? Dia gabungkan agama tu kedua-duanya. Dia gabungkan agama kedua-duanya tu dan mereka akan saling hormat menghormati. Tapi ini jadi masalah di mana habis semuanya, hancur dah, tak ada rupa agama asal. So itu jadi bahaya bahaya. Itu yang berlaku di Champa. Okey. Baik. Kemudian kerajaan Angkor. Kalau kita lihat kerajaan Angkor, agama utama ialah Hindu. Okey, kita dah tengok Angkor Wat hari tu. Dan penyebaran pada abad ke-9 Masihi dan pemerintah terlibat ialah Suryavarman kedua dan bukti tinggalannya adalah Candi Angkor Wat. Angkor Wat Wat dengan candi sama makna dia. Wat, candi, stupa sama. Okey, iaitu berkaitan dengan monumen untuk keagamaan. Kemudian di Angkor juga tersebar agama Buddha. Tempoh penyebaran pada abad ke-12 dan pemerintah terlibat ialah Suryavarman yang ke-6 di sini dan bukti tinggalan juga adalah menurut kepada Candi Angkor Wat juga. Maknanya candi yang sama untuk agama Hindu dan Buddha. Kemudian kita lihat juga iaitu Kerajaan Kedah Tua, di mana Kerajaan Kedah Tua pada asalnya agama utama dia agama Buddha. Okey, dan tempoh penyebaran pada abad ke-5, kemudian datang juga Hindu, okey, selepas abad ke-5 dan agama Islam datang selepas abad ke-12. Betul. Some Malaysians wants to live. Okay, we are so lucky living in Malaysia, but some Malaysians wants to live in Korea. Okay, baik. Okay, menjawab soalan respon kepada Fatini. Okay, Fatini, sebenarnya that's what we call human. Manusia ni kan, selagi sesuatu tu kita tak dapat, kita nak jadi macam tu. Tapi sesuatu yang kita ada, kita tak hargai pun. Kita tak ada hargai. Contohnya kan, kalau kita lihat orang putih di Amerika, dia kata apa? Seronoknya jadi Malaysians. Why? Because kena pakai baju selai je. Lepas tu cuaca sentiasa warm, boleh jalan-jalan, boleh makan, banyak interesting places, kemudian juga tak payah fikir nak pakai apa semua, just relax. Amerika cakap kita seronok. Kita pula cakap seronok je jadi Americans. Kan? Sebab ada salji, boleh buat boleh buat apa snowflake ataupun snowman, kemudian kita boleh, you see? Manusia memang macam tu. Okey, manusia memang macam tu. Maknanya dia akan tak puas hati dengan apa yang dia tak ada. Whereas apa yang dia ada sebenarnya orang lain nak. Orang lain nak kita ada, tapi kita nak yang ada pada orang lain tu. Yes, betul. Kita sibuk, nampak tak? Kita ni macam-macam krim ada. Krim nak putihkan kulit. Oh, ku putih lah. Putih lah. Habis semua orang Malaysia nak putih. Orang putih pula, kan, sibuk datang sini. Ush, cantik lah. Your skin is very light. The tone is very nice. We want your tone, your skin tone. Dia orang nak skin macam kita. Kita pula macam dia. Kan? Betul. Itulah kan. Alamak, siapa yang tegur ni? Kan? Alamak, macam isi cikgu putih. Macam mana kau tahu? Suka hati kau je. Okey. Baik. Isi cikgu lain. Isi cikgu dia mix. Dia ada keturunan British.
So dia ada keturunan British. Memang ada keturunan British sikit. British dan juga Chinese. Jadi sebab itulah. Okay. Okay, off record. Ya, off record. Alright, kita sambung. Okay, so Maharaja Debaraja. Maharaja Debaraja, okay, telah memeluk agama Islam pada tahun 1136. Okay, so itu di Kedah tu. Kemudian, kita lihat juga ada kerajaan Sriwijaya. Di mana kerajaan Sriwijaya, okay, yes, kerajaan Sriwijaya adalah agama utamanya agama Buddha. Dan tempoh penyebaran dia adalah pada abad ke-7. Seorang pendeta yang bernama Yi Xing, okay, datang dari China. Dia datang daripada China semata-mata untuk apa tahu? Mempelajari bahasa Sanskrit serta menterjemah kitab-kitab agama Buddha. Di mana? Di Sriwijaya. Maknanya pendeta daripada China pun datang ke Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskrit. Nampak tak? Hebat tak hebatlah Sriwijaya waktu itu ya. Dan apakah bukti tinggalan agama Buddha di Sriwijaya? Iaitu Candi Muara Jambi, Candi Bahal dan juga Candi Muara Takus. Candi Muara Takus. Dan satu lagi kita lihat iaitu kerajaan Gangga Negara. Yang mana kita tahu Gangga Negara ini sebenarnya adalah kerajaan yang di kawasan Perak, negeri Perak ya. So agama utama ialah Buddha, agama Buddha, dan juga tempoh penyebaran ialah abad ke-6 dan ke-9, dan bukti tinggalan agama Buddha ni ialah ada arca. Arca ni maksudnya patung ya. Arca ni ialah patung, iaitu patung Buddha Avalokitesvara di Bidur, Perak. Arca ni patung Buddha Avalokitesvara di Bidur, Perak. Ya, patung tu orang buat lah. Okay, patung tu orang buat. Ceritanya kalau ikutkan sebenarnya patung tu asalnya adalah merupakan seorang manusia, tetapi manusia yang baik. Kemudian apabila manusia yang baik itu, tetapi apabila ianya telah meninggal dunia, maka manusia pengikut selepas itu tidak mahu melupakan dia, maka manusia selepas itu telah mengukir patung itu. Jadi itulah puncanya. Okay, menjadi patung. Alright. So, kemudian kita lihat ada tak games lagi ni? InsyaAllah ada. Kita tunggu. InsyaAllah ada. Baik. Kemudian kita lihat kerajaan Majapahit. Kita ingat Majapahit ya. Agama utama dia Hindu dan Buddha yang berkembang serentak dan disatukan alirannya oleh Hayam Wuruk. Hayam Wuruk ya. Ya, di Indonesia. Dan diberi nama Tripaksa. Okey, ingat nama ni. Okey. Apa yang cikgu nak maklumkan iaitu sebenarnya Buddha ni sebenarnya ada 3 aliran. Ada 3 aliran. Cikgu tak ingat nama dia tapi memang ada 3 aliran Buddha Mahabharata macam itulah, ada 3, tak ingat. Tetapi Hayam Wuruk iaitu seorang Perdana Menteri Kerajaan Majapahit, dia yang telah gabungkan 3-3 ni menjadi satu aliran yang diberi nama Tripaksa. Tripaksa. Bukan terpaksa tapi Tripaksa. Kang ada yang terpaksa faham ni Kang. Tripaksa. Okey, baik. Kemudian tempoh penyebaran dia adalah abad yang ke-14 dan pemerintahan yang terlibat ialah pemerintahan pada zaman Hayam Wuruk iaitu seorang Perdana Menteri. Okey, terpaksa okey. Bukti tinggalan agama Hindu dan Buddha ialah seperti Candi Jabung, Candi Sukuh dan juga Candi Brahu. Tak lama kemudian barulah datangnya agama Islam. Tempoh penyebaran dia pada abad ke-14 dan bukti penyebaran agama Islam tersebar di Majapahit iaitu apabila Wu Ping. Wu Ping ni, Wu Ping ialah pegawai kerajaan Ming. Kerajaan mana pula ni cikgu?
kerajaan Ming ni adalah kerajaan daripada kerajaan Cina. Baik, kerajaan Cina dulu ada pegawai dia yang beragama Islam dilantik sebagai wakil tetap di Majapahit. So maknanya apa? Maknanya memang agama Islam ada wujud di China dulu. Kemudian baru sampai ke Asia Tenggara. Ya, itu memang adanya. Kemudian Gan Eng Chow iaitu pegawai Islam yang dilantik sebagai ketua kaum Cina di Tuban iaitu kota pelabuhan Majapahit. Dan pada abad ke-16 kerajaan Demak. Okey, ingat kerajaan Demak ni muncul untuk menggantikan kerajaan Majapahit yang runtuh dan menjadi pusat pengajian agama Islam yang tersebar di Jawa. Maknanya di sini inilah bukti-bukti yang menunjukkan ada Wuping, ada Gan Eng Chow, kemudian ada kerajaan Demak. Ini semuanya bukti bahawa agama Islam telah sampai ke Majapahit. Nampak tak? Telah sampai ke Majapahit. So, okey, jangan komen benda-benda ya. Nak fokus ni. Saya nak fokus ni. Betul. Okey. So, cikgu ulang semula. Okey, apa yang kita belajar pada hari ini ya? Okey, apa yang kita belajar pada hari ini iaitu berkaitan dengan agama dan kepercayaan, iaitu agama ialah satu sistem. Ingat kata kunci dia, sistem yang berkaitan dengan anutan, keimanan, kepercayaan dan penyembahan. Itu agama ialah sistem. Kepercayaan ialah pegangan ataupun pegangan ataupun the belief yang kamu yakini. Itu yang kita belajar pada hari ini. Kemudian kepercayaan awal kita tahu ada dua, animisme dan juga dinamisme. Kalau kamu tak nak baca sekalipun, kamu dengar betul-betul cikgu sebut ni supaya kamu ingat apa yang cikgu sebut, iaitu animisme dan juga dinamisme. Sebab cikgu tahu kebanyakan pelajar-pelajar ni, pelajar-pelajar yang belajar sejarah dengan cikgu ni, dia bukan rajin membaca, dia tak rajin baca, tapi dia suka mendengar. Jadi cikgu lah yang kena bebel. Jadi korang dengar betul-betul Okey. Dengar betul-betul supaya korang ingat. Okey. Baik. Baik, tak apa, mendengar pun boleh faham ya. Mendengar pun boleh faham, tak apa. Baik. Animisme iaitu kepercayaan setiap makhluk atau hidupan tumbuhan ada semangat turuh. Dinamisme percaya pada kekuatan, kekuatan yang dikenali sebagai mana atau semangat pada setiap tumbuh-tumbuhan itu. Itu melibatkan upacara pemujaan semangat. Kemudian kita lihat juga tentang 3 agama yang tersebar di alam Melayu iaitu agama Hindu, Buddha dan Islam. Okey. Dan ini tersebar kerana apa? Fungsi-fungsi yang dijalankan oleh pendakwah ataupun mubaligh, kemudian pemerintah dan juga berkembangnya perdagangan. Ada perdagangan, sebab itu tersebarnya agama. Dan kita juga telah belajar tentang kerajaan-kerajaan awal ni seperti Funan, Champa, yang mana kita lihat secara umumnya kebanyakan kerajaan menerima agama Hindu dan Buddha terlebih dahulu. Okey. Agama Hindu dan Buddha terlebih dahulu. Kemudian pada abad ke-12 sehingga ke abad ke-14 barulah mereka menerima agama Islam. Jadi dan bagaimana Hindu dan Buddha telah tersebar melalui peranan pemerintah-pemerintah mereka dan juga diteruskan lagi dengan pembinaan pelbagai monumen seperti candi dan juga seperti wat. Itu yang berlaku. Okey. Baik. Sebelum kita teruskan, ada apa-apa soalan nak tanya tak? Nak tanya dulu. Ada apa-apa soalan nak tanya tak? Tak ada. Ya, cikgu. Ya, Nadine. Nak tanya apa? Bukan kamu nak tanya ke? Terus saya kata tak ada. Oh, tak ada. Okey. Baik. Oleh kerana ramai yang menanti, cikgu tahu ni ramai yang menanti. Oh, biarlah hari ni ada game. Bosan ni. Dah agak dah. Bosan korang bosan Tengah bosan Okey. Tengah bosan lah tu. Kan? Jadi nak game okey. Baik. Ya, betul. Betul. Dinamism. Ya, betul.
Asia Tenggara ada animism dan dinamism. Ya betul. Okey. Betul. Okey. So, ya memang hari ni kita tak ada quiz, kita ada game je. Kita tak ada quiz, kita ada game. Okey. So, cikgu akan berikan kamu satu game untuk kamu bermain. Okey. Dan juga cikgu harap kamu semua masuk Okey, boleh okey. So, kita akan okey, sedia? Mana pula ni? Okey, kejap. Sekali lagi cikgu akan okey. So, cikgu akan sharekan. Okey. Baik. So, tolong klik Okey, sedia? Okey, sila klik. Dan cikgu pun nak main lah. Kan? Cikgu pun nak main lah. Okey. Cikgu pun nak main. Okey. Mana si Zara?